Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Pendedahan demi pendedahan sisi gelap GISBH mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam. Kali ini, seorang bekas ahli GISBH pula mendedahkan 5 sistem berlawanan dengan negara dan nombor 3 paling mengejutkan kita semua. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Seorang bekas ahli Global Ikhwan Services and Businesses Holdings, GISBH, mendedahkan tindakan syarikat perniagaan itu mewujudkan sistem kehidupan sendiri yang berlawanan dari sistem dalam negara. Individu yang hanya dikenali sebagai Raja Suhaimi itu antara lain mendakwa setiap ahli GISBH dipaksa mencari dana untuk memenuhkan tabung jemaah atau syarikat, walaupun perlu bekerja sepenuh masa tanpa dibayar gaji. Berikut 5 sistem diwujudkan GISBH yang berlawanan daripada sistem dalam negara. Nombor 1, sistem ma'asyah, keperluan menggantikan sistem gaji. Kerja siang malam kena buat macam-macam pekerjaan, kena overtime atau dihantar ke luar negara, tetapi tidak dapat gaji dalam bentuk duit. Mereka diberi makan, minum, tempat tidur, diuruskan perkahwinan sesama ahli. Banyak yang dizalimi daripada sistem ini. Lebih kepada sistem perhambaan. Orang atasan hidup mewah dengan rumah dan kereta yang super mewah. Orang bawahan nak berjumpa suami isteri pun kena tunggu giliran dan diaturkan. Nombor 2, sistem pendidikan cara jemaah. Pembelajaran dalam kelas hanya sekejap. Kadang-kadang tiada pun guru yang mengajar. Silibus pendidikan pun sendiri. Dalam kelas banyak diajar tentang pemimpin. Kelas tempat menanam ketaksuban. Pelajaran fardu ain hanya yang asas. Kadang-kadang ulang benda yang sama sahaja. Kata-kata dan tulisan pemimpin jadi keutamaan dalam sesi pembelajaran. Selebihnya mereka akan disusun untuk kibrah atau pengalaman dan kemahiran, diserapkan ke projek-projek syarikat. Sebab itu, ada yang berumur 13 tahun, sudah bekerja di kilang atau primis. Ada yang kena kibrah keluar dari primis, seperti mengedar makanan, majalah, dan sebagainya. Bahkan, ada yang dihantar berkibrah ke Sabah, Sarawak sejak umur seawal 14 tahun. Kanak-kanak mereka diletakkan di asrama atau di rumah-rumah amal dan pertubuhan kebajikan di bawah kendalian mereka. Nombor 3, sistem perkahwinan. Dipanggil nikah syariah. Kononnya nikah dalam jemaah lebih sah dan diberkati. Kerana wali yang menikahkan adalah mukmin sejati dan bukan orang luar yang fasik. Ada yang kadang-kadang sudah mengandung beberapa bulan baru pergi buat urusan legal dengan Jabatan Agama Islam. Sebab itu, ada yang sampai berbinkan Abdullah, terutamanya yang berpoligami. Berkahwin dan bercerai semuanya atas arahan pemimpin dan jemaah. Bahkan, pernah satu jemaah diarahkan bercerai beramai-ramai dalam satu majlis. Kononnya proses didikan sang mujaddid, isteri atau suami serta anak-anak yang telah keluar dan mengkritik kesalahan dan kemungkaran jemaah akan dipisahkan daripada pasangan dan keluarga mereka. Ada yang dibawa lari ke luar negara. Sistem ekonomi. Projek-projek perniagaan adalah assignment untuk ahli setiap zon-zon dan negeri.
Kebanyakan proyek yang dibangunkan dalam zon-zon atau negeri-negeri dipanggil ekonomi strategi untuk menunjukkan kehebatan jemaah di mata masyarakat dan musuh-musuh perjuangan. Sedikit sangat yang menjadi ekonomi komersial yang dapat menjana keuangan jemaah dan syarikat. Setiap bulan akan diadakan majlis khas untuk kutipan duit pada ahli mengikut zon dan negeri. Ahli yang bekerja luar akan top up lebih. Ahli yang sepenuh masa kerja tanpa gaji pun dipaksa dan ditekan mencari duit untuk memenuhkan tabung jemaah atau syarikat. Kadang-kadang mereka terpaksa memohon bantuan dari ahli keluarga yang berada di luar jemaah untuk memberikan mereka duit bagi menjayakan assignment masing-masing. Mewujudkan banyak rumah amal dan badan amal kebajikan juga salah satu cara mereka mendapatkan pendapatan yang banyak daripada masyarakat awam. Nombor 5. Sistem pentadbiran. Pemimpin dan syaf kepimpinan adalah mereka yang dilantik oleh Rasulullah, Imam Mahdi dan guru mursyid dari alam gaib. Untuk mengaburi mata kerajaan dan pihak berkuasa, semua syaf kepimpinan diletakkan seperti susunan syarikat yang biasa. Ada lembaga pengarah, pengarah negeri dan semua istilah dan pangkat yang biasa seperti syarikat perniagaan yang lain. Susunan pemimpin teratas adalah yang paling tinggi takwa pada zamannya. Mereka layak menjadi wasilah untuk doa dan tawassul ahli dengan menyebut nama mereka. Segala arahan daripada pemimpin wajib ditaati. Mereka sering mendakwa dapat berhubung dengan Rasulullah dalam bentuk yakazah. Ada arahan tertentu kononnya dari Rasulullah dan Imam Mahdi, termasuk rombakan kabinet bayangan daulah. Terdapat juga ramalan-ramalan masa depan yang dikatakan daripada Rasulullah dan Imam Mahdi yang kebanyakannya meleset dan tidak terjadi. Cukup dahulu sedikit yang saya tuliskan, hasil dari pengalaman sendiri kata pendedahan ini. Ayo bersama kita jauhi dan hindari katanya. Mereka sangat hebat dalam berlakon dan menyembunyikan kesesatan. Bahkan sanggup bersumpah dalam takiyah tahap tertinggi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan paling mengejutkan dan paling menarik yang pernah kita tahu. Bekas ahli GISBH dedah 5 sistem berlawanan dalam negara dengan negara. Nombor 3 paling mengejutkan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.